يخشى الله من عباده العلماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala yang diperintahkannya dan meninggalkan segala yang ditegahnya. Semoga dengan keimanan yang teguh kita akan mendapat keridhaan Allah, seterusnya menjadi hamba-Nya yang berjaya di dunia dan akhirat. Pada hari yang mulia ini, khatib ingin membicarakan khutbah yang bertajuk Berpeganglah dengan Ulama. Hadirin Jumaat yang berbahagia, ajaran Islam dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpandukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Selepas kewafatan baginda, usaha murni kerja-kerja dakwah diteruskan pula oleh para sahabat, tabi'in dan seterusnya para ulama selepas mereka. Segenap pelosok dunia mereka jelajahi demi untuk memastikan nikmat iman dan Islam dinikmati oleh seluruh umat manusia. Namun kini masyarakat umum termasuk segelintir umat Islam berani untuk mempertikaikan peranan ulama. Malah mereka turut menghina dan merendah-rendahkan martabat para ulama. Mereka juga menolak warisan tafsir para ulama silam. Bagi mereka cukup dengan akal sahaja dan menjadi hak individu untuk mentafsir Al-Quran dengan sendiri. Tidak cukup dengan itu, mereka menyatakan ulama sebenarnya tiada dalam Islam. Bahkan pendukung golongan anti hadis telah menyatakan bahawa konsep ulama diambil dari agama Hindu dan Kristian. Hadirin yang berbahagia, siapakah yang digelar ulama? Apa pula ciri-ciri seseorang yang bergelar ulama? Menurut Kamus Dewan, ulama bermaksud seorang yang ahli, yang dipakar dalam pengetahuan agama Islam. Kepakaran seseorang ulama diakui oleh ulama yang lain yang setaraf atau lebih tinggi taraf keilmuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada menjelaskan siapa yang digelar ulama. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama'a warasatul anbiya. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innama warasul 'ilma. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihafzin wafirin." Sesungguhnya ulama merupakan pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan kepada mereka dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu agama. Maka sesiapa yang mendapat ilmu itu, sesungguhnya dia telah mendapat keuntungan yang banyak. Berdasarkan hadis ini, jelas menunjukkan bahawa perkataan ulama ada disebut oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan ulama dan peranannya ada dalam Islam dan bukannya dicedok daripada agama-agama yang lain. Sesungguhnya seseorang yang bergelar ulama ialah mereka yang menguasai ilmu-ilmu Islam seperti ilmu tauhid, tafsir, hadis, fiqh, tasawuf dan sebagainya. Sebagai contoh, para imam mazhab yang empat, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Asy-Syafi'i, termasuk juga Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Al-Ghazali merupakan di antara ulama-ulama yang muktabar. Mereka inilah merupakan ulama sebenar yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir sebagaimana yang telah dibacakan di awal khutbah tadi, "Innama yakhsyallaha min 'ibadihi al-ulama." Sebenarnya orang yang merasa bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah ulama, yakni orang-orang yang berilmu. Seseorang ulama diukur berdasarkan ilmu dan ketakwaannya. Ilmunya adalah berpandukan kepada rujukan utama dalam Islam, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.
Seseorang ulama yang sebenar tidak akan bercakap berdasarkan hawa nafsu, akal fikiran dan emosi semata-mata. Hadirin yang berbahagia, dalam Islam, ulama berada pada kedudukan yang mulia kerana tanggungjawab yang dipikul amatlah besar. Tugas mereka diwarisi daripada para nabi. Mereka berperanan untuk menerangkan apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah. Segala yang disampaikan berpandukan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Islam juga mengajar umatnya agar menghormati dan menjaga adab-adab dengan ulama. Para ulama dihormati dan dimuliakan bukan kerana kesucian dan kemaksuman, tetapi adalah kerana ketinggian ilmunya. Antara adab-adab yang perlu dijaga adalah: yang pertama, menerima teguran dan nasihat yang diberikan dalam perkara ketaatan kepada Allah. Yang kedua, mendampingi para ulama supaya bertambah ilmu dan memperolehi keberkatannya. Yang ketiga, menghindari sikap suka membantah dan mempetikai atau melawan para ulama. Yang keempat, menghindarkan diri dari menuturkan kata-kata yang boleh menyinggung perasaan mereka. Yang kelima, menutur dengan baik dan menegur dengan cara yang berhikmah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin mengingatkan kita semua agar dapat mengambil pengajaran terhadap perkara-perkara berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa berdampingan dan memuliakan ulama dalam meningkatkan umat Islam hendaklah meyakini bahawa berdamping dan memuliakan ulama dapat meningkatkan keimanan pada Allah. Yang kedua, umat Islam hendaklah menuntut ilmu secara berguru dengan para ulama yang muktabar. Yang ketiga, umat Islam wajib menjaga adab-adab ketika bermuamalah, yakni berurusan dengan para ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira. Dan sesungguhnya sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya, dan ia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya, dan pada hari akhirat kelak kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatah, innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersatu atas dasar akidah Islam yang pasti dan disimpul mati. Bersatu dalam apa jua situasi, bersatu teguh menghadapi persekitaran dan ancaman musuh yang terang dan terselindung. Bersatunya umat Islam adalah kekuatan paling dasar ke arah pembinaan khairul ummah, yakni umat yang terbaik. Umat Islam berhak untuk berbeza pendapat, apalagi dalam soal urusan duniawi. Namun umat Islam hendaklah terus bersatu dalam fikrah dan kefahaman mengikut garis rentas La ilaha illallah,
prinsip-prinsip penegasan Al-Quran dan Al-Hadis serta prinsip persaudaraan Islam yang kukuh. Dalam usaha kita memutuskan rantaian COVID-19 ini, setiap jemaah diminta terus berdisiplin dan wajib mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak JAIZ, khususnya mengambil wuduk terlebih dahulu sebelum datang ke masjid atau surau, membawa sejadah masing-masing, memakai pelitup muka ketika hadir di masjid atau surau, serta mengamalkan penjarakan fizikal. Bagi mereka yang tidak sihat, adalah dilarang sama sekali untuk melaksanakan solat di masjid dan surau. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلنغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم علم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منه لولي عهد سلنغور Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sarifuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilas wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadiranmu telah mengurniakan kami rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit seperti COVID-19 dan lain-lain. Allahumma ya dafi'al bala, idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihana bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.